Assalamualaikum, what's up guys? Selamat datang ke channel saya Mari Recovery Sharing. Dalam video ni, saya hendak kongsi tip-tip bagaimana nak mengelakkan diri dari relapse pada dadah dan alkohol, terutamanya pada musim-musim perayaan. Dan kebetulan pula kita dah dekat dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jika anda buat carian di search engine seperti Yahoo atau Google dan carian how to survive the holiday without relapsing, anda akan berjumpa beribu-ribu senarai berkaitan dengan topik ini. Senarai top 10, top 20 dan top 40 dan sebagainya. Tapi, apa yang saya mahu anda tahu, tip-tip yang saya nak kongsikan ini adalah dari pengalaman peribadi saya dan bagaimana saya boleh terselamat dari relapse semasa di dalam early recovery saya dulu. Ia sangat mudah untuk saya mengawal relapse sekarang, tapi ia sangat susah dalam early recovery saya 27 atau 28 tahun yang lalu. Ini bermakna untuk stay clean pada awal kepergian adalah susah, tapi sekarang ia senang untuk dihandle. Saya nak share beberapa tip yang banyak membantu saya. Pada anda yang belum subscribe channel saya, tolong support saya dengan tekan butang subscribe di bawah ini. Nama saya Wira Nur. Saya buat video semua adalah tentang substance abuse, penakayan alkohol dan dadah dan isu-isu dalam dunia recovery. Kalau anda suka video ini, tolong like dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Topik kali ini saya nak komen mengapa pentingnya suasana hari-hari perayaan pada kita semua dan juga dalam dunia kepergian. 4 atau 5 perayaan yang saya maksudkan adalah Konghi Pat Choi, Deepawali, Hari Raya Aidilfitri, Christmas dan sambutan Tahun Baru. Ritual penakahan pada hari-hari perayaan dipenuhi dengan ancaman dan sangat membahayai kepada sesetengah recovery person yang dalam proses kepulihan. Untuk saya dan keluarga, iaitu anak dan isteri saya, selama 23 ataupun 24 tahun kami tak pernah miss menyambut Hari Raya di kampung dan dia adalah satu kemestian dan satu perkara wajib di dalam kehidupan kami. Oleh kerana pandemik coronavirus, tahun lepas kami tak dapat beraya di kampung. Kami rindukan suasana itu. Ini menunjukkan bahawa suasana itu sangat penting di dalam kehidupan kami. Rindu dengan suasana membuat rendang ketupat, berebut-rebut untuk masuk bilik air, tidur macam cowboy, main bunga api dan sebagainya. Momen-momen itu ada sangat signifikan dalam kehidupan kami. Tapi, apa yang kena mengena dengan recovery pula? Untuk saya, masa saya menagih dulu, sama ada pada Hari Raya ke, Konghi Pat Choi, Deepawali, Christmas atau sambutan Tahun Baru, yang pentingnya stok dadah mesti tak putus. Stok mesti banyak, kepala nak kena penuh. Momen-momen hari perayaan mencetuskan trigger yang amat kuat pada ingatan, emosi yang mendorong saya untuk mengisap, minum dan berseronok dengan negatif fear macam dulu-dulu. Jadi, untuk elak diri dari trigger, saya kena menjauhkan diri dari tempat-tempat yang terdapatnya dadah dan alkohol. 3 atau 4 tahun pertama, saya terselamat kerana saya tak kontak langsung dengan peer-peer saya. Itu tip pertama saya, say no, kata tidak pada trigger-trigger iaitu people, places and things, orang, tempat dan perkara yang boleh menyebabkan ingatan dan keinginan yang tak boleh kita kawal atau craving yang boleh mengundang relapse. Katakanlah, saya pergi berjumpa dengan negative peer di pot, party ataupun di pub. Mereka tentu akan offer saya, belanja saya dan mereka tak peduli pun kalau saya berhenti ataupun tidak. Saya bernasib baik kerana semasa di awal kepulihan saya dulu, saya di dalam treatment dan bekerja sebagai kaunselor. Kalau saya berdengung pun lambat laun, saya akan tertangkap juga. Tapi ini bukanlah satu alasan mengapa saya tak relapse. Tip nombor 2. Jujur pada diri anda sendiri. Biasanya di dalam kotak pemikiran kita, kita masih ada menyimpan perasaan ngidam, craving untuk minum atau hisap dan getting high sekali-sekala. Kita ada mindset dan setting up untuk guna bila balik kampung nanti. Ini terjadi sebab kita tidak pernah share rasa ini dengan sesiapa sebelum ini tentang thought processes kita itu. Kita kena siapkan nama dan nombor telefon orang-orang yang kita boleh call pada bila-bila saja. Cari tahu di mana ada support group yang kita boleh participate atau peer-peer yang kita boleh contact.
ia boleh melindungi diri kita bila berlakunya trigger atau berada di dalam situasi seperti stres dan anxiety. Tak ada gunanya bila kita call tak ada orang nak angkat. Itulah sebab orang-orang yang kita nak call itu dah tahu kita akan call mereka pada bila-bila masa. Tips seterusnya adalah pastikan anda ada transport sendiri, tak kira basikal ke, motor ke ataupun kereta. Pada saya, ia sangat penting bila saya rasa trigger atau craving atau terserempak dengan peer saya boleh terus start motor dan melarikan diri. Tips seterusnya adalah sediakan escape plan atau perancangan untuk melarikan diri. Contohnya, bila kita berada dengan keluarga, saudara mara, kawan-kawan, seandainya ada kejadian berlaku seperti duit hilang, barang hilang di rumah, ada persisahan faham atau pertengkaran yang boleh membuat kita jadi tidak selesa dan tertekan. Kita selalu kena aware yang stressful situation adalah punca utama banyak orang relapse. Jadi, kurangkan kadar stres sebanyak mana kita mampu. Bersiap sedialah dengan offer dan penawaran untuk minum atau mengguna dari negative fear dan orang-orang lain. Be ready dengan jawapan dan respon bila orang nak belanja atau offer kita minum atau hisap, supaya apa yang keluar dari mulut kita tak buat orang itu marah dan terasa hati. Contohnya, tolak penawaran dengan sopan tetapi tegas. Kalau kita boleh kata, saya tak boleh minum atas nasihat doktor, atau saya ada training bola besok, lepas ini saya nak drive balik kampung dan sebagainya. Lagi satu, kita kena berhati-hati apabila kita berada di parti. Kadang-kadang kita terambil minuman orang lain. Tips seterusnya, berhati-hati dengan thought processes atau proses pemikiran yang trigger kita untuk mengguna. Ada suara-suara yang mengasut, membisik untuk minum atau hisap atau ajakkan kena kali ini je, tak boleh jadi apa-apa, aku boleh kontrol. Apa-apa pun kita kena berhati-hati sebab suara-suara ini datang dari proses pemikiran kita, iaitu lintasan minda atau ada urusan kerja. Carilah kumpulan sokongan atau support group, program 12 langkah, Alcoholic Anonymous, Narcotic Anonymous, walaupun kita tak biasa dengan program-program ini. Sekurang-kurangnya kita participate dan mendapat perlindungan dari relapse apabila kita dalam keadaan stres ataupun berada di high risk situation. Tips seterusnya adalah buatlah baik pada diri sendiri. Saya kenal ramai orang yang tak ada saudara mara, keluarga untuk beraya atau menyambut hari-hari perayaan. Sebab mereka terputus hubungan dengan keluarga berpindah atau meninggal dunia, dan atas sebab-sebab yang lain. Isu yang penting adalah jangan bersendirian atau isolate pada hari-hari perayaan. Jadi lebih proaktif dan sediakan perancangan-perancangan supaya kita boleh bersosialis dengan kawan positif kita. Dan seterusnya, kita mengharapkan bila balik nanti keluarga akan menyambut kepulangan kita dengan bentang kapet merah lah, dengan bunga mangga, gompang dan sebagainya. Kita menantikan puji-pujian dan berguni-guni hadiah dan duit menunggu kita di rumah. Janganlah bermimpi keluarga kita percaya kita 100%, oleh sebab kita baru stay clean untuk 7 atau 8 bulan. Dan ini adalah tip yang terakhir, dan ini adalah untuk family members. Jangan selalu merasa syak wasangka ke atas orang-orang yang tersayang. Macam mana pun kita takkanlah boleh lupa apa yang anak-anak kita buat pada diri kita semasa zaman pernikahan mereka dulu. Seperti overdose dalam bilik air dan hampir-hampir mati, mencuri duit dan barang-barang di rumah. Kita tak boleh keluar rumah dan bekerja sebab terlalu malu. Kita pergi jamin dia di mahkamah, buat visit di penjara dan macam-macam lagi. Ini meninggalkan kenangan-kenangan yang tak berapa bagus dan trauma pada kita. Bila orang tersayang kita balik rumah, janganlah pula kita pasang spy, ikut mana-mana dia pergi, periksa mata merah atau tidak, kecil atau besar, atau nak bau mulut, ada bau alkohol ataupun tidak. Sikap begini akan mengundang banyak lagi konflik dan perkara yang kita tak mahu. Kita ni bukan terapis, kaunselor, sponsor atau recovery coach.
Dan satu lagi, kalau kita ada menyimpan ubat-ubatan preskripsi dari farmasi atau hospital, tolong sorokkan, jangan simpan di kabinet ubat, kerana ubat-ubatan terutama painkiller dan ubat batuk boleh trigger mereka. Jika anda rasa video ini bagus dan bermanfaat, tolong bagi saya thumb up dan share pada orang-orang yang anda rasa boleh datang kebaikan untuk mereka. Kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan kita jumpa lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum, stay safe.